Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat bagi menghadiri majlis tamat latihan kursus All Arms Commando AACC dan penyampaian beret hijau bagi Dulian Teramat Mulia Paduka Seri 920 Meja Udara Pengiran Muda Abdul Matin Ibni Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah yang berlangsung di Commando Training Centre Royal Marines CTCRM Lympstone, Devon, United Kingdom. Berangkat mengiringi Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ialah Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Azimah Ni'matul Bolkiah. Dulian Teramat Mulia Paduka Seri 920 Meja Udara Pengiran Muda Abdul Matin telah menjalani kursus All Arms Commando AACC Kendalian Royal Marines di Commando Training Centre Royal Marines CTCRM Lympstone, Devon selama 13 minggu bermula pada 20 September dan berakhir pada 2 Disember 2021. Keberangkatan tiba Kebawah Dulia Maha Mulia di bangunan Mes Pegawai CTCRM disambut dengan tabik hormat diraja yang disembahkan oleh anggota Guard of Honour King's Squad dan Bugler Royal Marines Band. Baginda kemudiannya dijunjung oleh Dulian Teramat Mulia bersama Lady Aaron, Vice Lord Lieutenant of Devon, Colonel Simon Chapman OBE, Komandan CTCRM, Brigadier Graham Jock Fraser, Commandant General of the Royal Marines dan First Warrant Officer Billy Meldrum, Regimental Sergeant Major RSM. Brigadier Fraser, I'm the Regional Commander for the sign our book. Very well, thank you. Kebawah Dulia Maha Mulia seterusnya beredar ke Akhnahari Room, Mes Pegawai CTCRM bagi menerima sembah taklimat daripada Colonel Simon Chapman OBE, Komandan CTCRM yang antara lainnya menerangkan mengenai latar belakang CTCRM dan kursus All Arms Commando yang disertai oleh Duli Yang Teramat Mulia. That Prince Mateen has just done is one of many traits on, and this is all about operate at speed across all. Our young Marines now, our young officers go out into the fleet. Technology, drone technology, much more sophisticated, much more. Baginda kemudiannya dijunjung berangkat ke The Eastney Room bagi majlis santap tengah hari. Yeah, should be there for many years. That's right, yeah. We've got our mountain leaders. Kebawah Dulia Maha Mulia seterusnya berangkat ke bangunan Modern Urban Combat MUC yang mana baginda menyaksikan latihan ketenteraan kepakaran komando yang merangkumi Close Quarter Battle CQB, Method of Entry MOE dan Urban Climbing. CTCRM yang merupakan pusat latihan utama bagi Royal Marines adalah sebuah pusat latihan unik yang memilih dan melatih semua pegawai Royal Marines, rekrut dan askar simpanan serta menyediakan semua latihan bagi pegawai belum ditauliah dan pakar-pakar Royal Marines.
back on the steps after this evening. Your Highness of our from our communications. We've got all of the communications equipment fed in the window, stuck to the inside of the vehicle, and actually that's a very efficient antenna. But when you close it up, you can't see. And international, and also L129A1 from LN. This is what we are using at this point in time. Over the next year, they're being updated. We're changing calibers. Yeah, thank you very much. Kebawah Duli Yang Maha Mulia kemudian berangkat ke The Falklands Hall bagi menghadiri majlis tamat latihan kursus AACC serta penyampaian beret hijau yang mana baginda dijunjung selaku tetamu kehormat untuk menyampaikan beret hijau kepada 46 anggota peserta kursus AACC yang berjaya menamatkan kursus berkenaan termasuk Duli Yang Teramat Mulia. And the outstanding achievement of the 46 and all of the things that the Commandant talked about earlier. Particularly the amount of commando spirit they've demonstrated during this last phase of the course and completing the 4 commando tests, demonstrating courage, determination and selfishness and humour in the face of adversity. So, Your Majesty. Order 2, Corporal Nugo. Beret to His Royal Highness Prince Mateen and the rest of the course there to remember these really rather brave and courageous recognise the dagger. Yeah, fighting knife. Yeah. I'll leave it in the box. I won't take it. Pada akhir majlis, Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan bergambar ramai bersama para peserta kursus AACC, jurulatih dan anggota CTCRM. Back to London now, I think. Well, Your Majesty, it's been a great pleasure. Lady Aaron. May I thank you, sir? Take a photo for. Take one for last photo. Okay. You go. I'm going to get you to. Oh, are you? Okay. Di sebalik pelbagai cabaran dihadapi, para peserta kursus All Arms Commando telah berjaya mengharunginya dengan tabah. Latihan yang disertai selama 13 minggu berjaya mendedahkan mereka dengan pelbagai kemahiran seperti ketahanan, ketangkasan dan keberanian. So we're looking at two things. We're looking at physical assessment and we're looking at their mental approach to training. So physically, clearly we are putting them through their paces, seeing how strong they are, both in the gym and outside. And then in terms of mental assessment, we're seeing how they cope with the challenging weather conditions, the different weights that we give them and the different distances that we're asking them to move across. So I think the challenges for them, particularly at this time of year, the main one is the weather. You know, much cooler. The conditions on the ground are just as hard whatever time of year you do it. But obviously, as you've seen, a little bit of snow in the air, which makes it difficult. What makes us different? Well, of course, we're the Royal Navy's commandos, and therefore we operate from the sea. So whilst the effect we might deliver is on the land, we're operating on board and from Her Majesty's warships, using small boats, small team tactics, doing difficult tasks inland. Prince has performed very well. He's come in the top 10 of the course.
He's physically and tactically very good. He's performed really well. The Prince has performed very well. He's shown the commando values of humility, self-discipline, integrity and humour in adversity in all aspects of his approach to the course. I think just by representing my country, that just kept me going. It was a very tough course over the 3 months, but yeah, just having that thought in my head, representing for Brunei, just kept me going. Definitely, I think the most proudest moment was definitely finishing the course after the 30 miler, because that was the last commando test, and I knew that after finishing that, we get run in and we'll get a green beret. So definitely, that was the proudest moment. I think this has definitely been the toughest course by far, mentally and physically. In comparison to other courses, it's very different. I can't really compare to them because Sandhurst was more like a leadership officer course. Flying was more like a technical skill to get, and this was more sort of pushing your body and your mental resilience to the absolute limit. 10 kes baru jangkitan COVID-19 disahkan kemarin yang membawa jumlah keseluruhan kepada 15,142 kes. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan memaklumkan perkara tersebut semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19 petang kemarin di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Dapat tambahan 1 kes baru pada 1 kluster aktif yang sedia ada yang merupakan kontak terdekat kepada kes positif sebelumnya. Sementara itu terdapat 2 kluster baru telah dikesan yang melibatkan 6 kes. Satu dari kluster baru itu adalah kluster TM Majid, iaitu kluster rumah yang menempatkan pekerja-pekerja syarikat berkenaan. Sebagaimana yang tertera di skrin sekarang, 4 kluster telah ditutup setelah tidak ada kes dikesan di dalam kluster berkenaan selama 28 hari. Oleh yang demikian, jumlah kluster yang aktif adalah 122 kluster. Manakala terdapat 3 kes baru yang masih dalam siasatan bagi mengenal pasti sumber jangkitan. 41 kes telah disahkan sembuh yang membawa jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam kepada 14,647 kes. Manakala jumlah kes aktif ialah sebanyak 395 kes. Di kalangan kes-kes yang sedang ada dalam rawatan sekarang, 1 kes adalah dalam kategori 5 yang sedang dirawat di unit rawatan intensif dan memerlukan bantuan mesin pernafasan ataupun artificial ventilation serta bantuan mesin tambahan halang mesin ataupun ECMO. Sementara itu terdapat 1 kes lain yang dikategorikan dalam kategori 4, iaitu yang di bawah pemantauan rapi dan memerlukan bantuan oksigen. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 3,627 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 631,475 ujian. 81.4% daripada penduduk negara telah menerima 2 dos vaksin COVID-19, manakala 94% daripada jumlah penduduk negara pula telah menerima 1 dos vaksin. Pada 2 Disember 2021, sebanyak 1,002 orang telah menerima suntikan vaksin COVID-19. Ini bermakna di bawah program vaksinasi kebangsaan, seramai 404,070 orang telah menerima 1 dos vaksin COVID-19, iaitu 94% daripada jumlah penduduk negara. Manakala 350,223 orang telah melengkapkan 2 dos vaksin COVID-19, iaitu 81.4% daripada jumlah penduduk negara. Bagi operasi peralihan yang dijalankan dari jam 10 malam hingga 4 pagi, sebanyak 9 pelanggaran arahan telah dikeluarkan denda kompaun di seluruh negara, di mana semuanya adalah pelanggaran arahan untuk berada di rumah. Program vaksinasi kebangsaan COVID-19 bagi seluruh rakyat dan penduduk yang bermastautin di negara Brunei Darussalam terus dilaksanakan oleh Kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia bagi melindungi negara dari penularan wabak COVID-19.
Khutbah Jumaat kemarin menjelaskan vaksin adalah cara mudah, selamat dan berkesan untuk melindungi individu daripada penyakit berjangkit dan penggunaan vaksin COVID-19 adalah harus menurut hukum syarak. Khutbah Jumaat bertajuk Bersama Melindungi Negara Kita Ni turut menekankan adalah menjadi tanggungjawab untuk menjaga diri dan menjauhi daripada kemudaratan. Agama kita menganjurkan umatnya supaya sentiasa mengambil langkah-langkah yang perlu untuk menjaga, merawat dan meningkatkan kesihatan serta menjauhkan diri daripada segala macam penyakit dan kemudaratan. Perlu diingat bahawa mengambil suntikan vaksin itu adalah antara ikhtiar dan usaha kita bagi melindungi negara kita ni dan bagi mengekang penularan jangkitan virus COVID-19. Persidangan Persekutuan Pertubuhan Kejuruteraan ASEAN KFEO ke-39 berakhir kemarin dengan penandatanganan Deklarasi Bandar Seri Begawan mengenai kejuruteraan dan perubahan iklim. Majlis penutupan diadakan secara maya di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Deklarasi ditandatangani oleh Ketua-Ketua Pertubuhan Kejuruteraan ASEAN. Deklarasi Bandar Seri Begawan dijangka mewujudkan ekonomi yang bersepadu yang mampu menyokong pertumbuhan ekonomi, iklim mampan, cabaran alam sekitar dan kesihatan. Penandatanganan deklarasi juga disaksikan oleh Datuk Seri Paduka, Arkitek Haji Marzuki bin Haji Mohsen, Timbalan Menteri Pembangunan. Majlis diikuti oleh penyampaian anugerah kepada ahli-ahli AFEO dan para pemenang anugerah kejuruteraan. Juga diadakan penyerahan kedudukan pengerusi KFEO ke-40 kepada Kemboja pagi tahun 2022.